Selalulah kita dengar penjenayah ni dia buat kerja seorang-seorang dia je. Ikut kepala dia je nak serang mana-mana mangsa. Daripada sekecil-kecil budak sampailah ke orang tua. Dia pakai balon je. Tapi percaya tak korang, ada seorang mamat ni, dia wujudkan satu kelab persatuan untuk buat benda-benda terkutuk ni. Korang bayangkan sebuah persatuan untuk wanita-wanita. Dan kalau Abang Boy sebut negara tu, confirm korang tak terkejut lah. Sebab di negara tu, dorang memandang kejadian ni macam tak ada apa-apa je. Korang bayangkan kalau didapati bersalah seorang wanita, hukuman penjara dia hanya 2 tahun je geng. Kalau mencuri pula 5 tahun penjara. Tetapi of course itu dululah. Disebabkan kes ni lah negara tu merombak balik undang-undang diorang disebabkan menerima tekanan daripada rakyat. Korang nak tahu negara mana? Korang sabar jap. Kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas dengan video Abang Boy yang akan datang. Hari ni sekali lagi Abang Boy akan bawa korang ke negara matahari terbit, iaitu Jepun. Selain daripada Malaysia, Jepun dianggap sebuah negara yang maju dan juga selamat. Tapi kan, adakah Jepun selamat untuk perempuan? Kita selalu sangat dengar pasal kes wanita dalam train, sampaikan pihak pengurusan train terpaksa buat satu gerabak hanya semata-mata untuk perempuan je. Sama jugalah macam dekat Malaysia. Selalunya jenayah seksual di sana dipandang remeh oleh pihak penguatkuasa. Walaupun negara maju, pemikiran diorang masih ditampuk lama. Kalau seorang perempuan tu bermakna perempuan tu yang nak atau perempuan tu yang berpakaian seksi. Balik-balik masyarakat meletakkan kesalahan tu ke atas mangsa. Dan dia punya kesan tu bukan hanya dilalui oleh mangsa je tau. Even keluarga mangsa pun kena juga. Selalunya diorang akan dipulaukan oleh masyarakat. Dan inilah yang terjadi dalam kes hari ni. Seorang lelaki mengambil peluang ke atas wanita-wanita disebabkan masyarakat itu sendiri mempunyai mentaliti macam ni. Dia menggunakan kelab universiti untuk mengumpan perempuan-perempuan ni semua. Korang mesti familiar kan dengan kelab-kelab di college ataupun universiti korang. Kelab catur lah, kelab teater lah, kelab silat lah dan macam-macam lagi lah. Selalunya akan ada seorang lecturer yang akan menjadi penasihat kelab tu. Tetapi kan dekat sana, kelab-kelab ni diuruskan sendiri oleh pelajar tau. Cikgu dan lecturer tak nak ambil tahu pun pasal dia orang ni. Syarat untuk membentuk sebuah kelab di Universiti Jepun ataupun college adalah mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang je. Itu sahaja guys. Dan dalam banyak-banyak kelab ni, ada satu kelab dibentuk khas untuk kaum perempuan. Of course lah, kelab ni tak adalah bagi tahu orang. Misi dia orang adalah untuk semua perempuan. Tak guys. Daripada luar, kelab ni macam biasa je. Kelab di mana ahli berkongsi minat yang sama, iaitu berparti. Tetapi di sebalik semua lakonan tu, diorang sembunyikan satu objektif yang gelap. Salah satu contoh adalah satu kelab yang bernama Super Free Club. Kelab ni telah ditubuhkan pada tahun 1982. Pada awalnya, kelab ni ditubuhkan macam kelab-kelab lain juga. Kelab ni ditubuhkan di Waseda University. Waseda ni memang di antara universiti yang elit lah lebih kurang. Ramai anak-anak orang ternama belajar dekat situ. Menteri, CEO company besar, pelakon adalah di antara alumni mereka. Pada mulanya, kelab Super Free ni sebenarnya macam kelab-kelab biasa je. Dorang melepak habis kelas untuk share hobi-hobi dorang. Later bila kelab ni dah mula establish, kelab ni bermula untuk berparti dengan awet-awet student yang lain. Boleh dikatakan ini adalah kelab di mana student boleh have fun, release stress dan healing lah macam tu. Ramai gila yang nak join kelab ni. Kiranya siapa yang dah jadi ahli kelab dianggap orang yang popular di universiti. Memang eksklusif gila lah kelab ni. Tetapi semuanya berubah disebabkan seorang student ni yang ambil alih menjadi pengerusi kelab. Mamat ni bernama Shinichiro Wada. Dia join kelab ni pada tahun 1995. Pada masa ni lah kelab Super Free ni berubah menjadi unik daripada kelab-kelab lain.
Pada lebih kurang masa ni, rave memang gila-gila lah. So boleh dikatakan setiap minggu Wadah ni akan menganjurkan parti-parti di kelab malam, especially di area Roppongi District. So setiap parti akan dibuat secara tertutup di mana hanya orang yang dijemput je boleh datang. Kak Abang Boy cakap, dorang ni adalah daripada anak-anak orang kaya. So tak rahat lah nak sewa satu nightclub untuk private party diorang. Siapa-siapa nak join kena beli tiket yang mahal. Hanya beberapa perempuan je dibenarkan masuk secara percuma. Percaya atau tak, selepas Wadah ni jadi pengerusi, kelab ni jadi famous gila kot. Sampaikan beberapa universiti lain pun nak ada super free club diorang juga. Dan setiap minggu, diorang akan parti bersama-sama di satu tempat. Kelab ni punyalah berjaya sampaikan mempunyai 5 cawangan dan 30 orang kaki tangan yang berdaftar. Siap ada office kot di Roppongi District. Macam Abang Boy cakap tadilah, tiket untuk join diorang ni bukan murah geng. Dikatakan pendapatan Wadah setahun adalah dalam lingkungan 10 juta yen, lebih kurang dalam 300,000 ringgit guys. Walaupun macam tu, duit sebenarnya bukan objektif utama diorang. Objektif utama diorang adalah perempuan. Disebabkan Super Free Club ni dianggap sebagai kelab yang eksklusif, so ramai gila lah student universiti dan kolej yang bertaraf yang lebih rendah nak join diorang ni. At least sekurang-kurangnya dapat duduk semeja dengan orang-orang popular di Super Free Club ni pun jadilah. Termasuklah pelajar-pelajar perempuan. Perempuan ni lah sebenarnya target Wadah and the gang. Pelajar perempuan ni beranggapan kalau dorang ni dapat berparti dengan Super Free Club, dorang akan dapat kenal dengan anak menteri dan juga CEO company. Mungkin senanglah untuk masa depan dorang. Basically, perempuan ni semua serah tengkuk dorang dekat Wadah and the gang tau. Selalunya modus operandi dorang ni sama je. Dorang akan hanya berikan tiket free kepada beberapa pelajar perempuan untuk menyertai parti tu. Bila awet ni sampai, dorang akan dilayan macam special gila lah. Apa je dorang nak minum, apa je dorang nak makan, semua free malam tu. Awet ni akan dipaksa minum sampai mabuk. Dan ada juga kes di mana dicampur di dalam minuman awet tu. Bila dah tak sedarkan diri, memang lauk lah. Bukan seorang je okey. Kadang-kadang pada satu malam seramai 2 atau 3 orang perempuan dijadikan mangsa diorang ni. Dan tempat diorang ni semua bayar bil diorang beramai-ramai adalah di toilet. Beratur guys. Selalunya yang paling lawa dan yang paling seksi akan dirasmikan oleh Wadah sendiri. Kemudian barulah geng-geng yang lain. Ada beberapa kes awet-awet ni dibawa balik ke rumah ataupun ke hotel dan kena rumble sekali lagi. Benda ni bukan satu benda yang asing tau bagi ahli-ahli kelab. Bukan setakat tu je, benda ni wajib dilakukan setiap minggu. Ahli-ahli baru akan disuruh membawa awet student untuk berparti dan para senior lah yang akan meratah awet tu. Ahli baru pun boleh tengok je. Itu pun kalau boleh lah. Selalunya toilet tu akan penuh dengan senior je yang tengah beratur menunggu turn diorang. Super Free Club ni punya jawatan kuasa lebih kurang macam MLM, Wadah yang paling top. Lepas tu adalah dia punya ranting-ranting tu semua lah. Nak jadi ahli kelab pun bukan senang guys. Dia perlu melalui recommendation oleh ahli kelab tu sendiri. Bila dah jadi ahli kelab, tugas utama ahli baru adalah untuk mencari mangsa-mangsa untuk dijadikan lauk. Bila dah cukup kuota mangsa, barulah seseorang tu dinaikkan pangkat untuk join sekali mangsa-mangsa tu. Gila sick tu. Ahli kelab ni akan mencari mangsa yang senang untuk dipakai. Wanita yang mempunyai keyakinan diri yang rendah ataupun yang kerek acah-acah yang paling hebat. Itulah ciri-ciri yang diorang cari. Untuk tak terkantoi dengan pihak berkuasa, diorang akan mengambil gambar ataupun merakam aksi video diorang. Sekiranya mangsa berani nak buat report, ahli kelab akan menggugut untuk mengedarkan rakaman tu kepada publik. Percaya atau tak, mangsa diorang bukan sikit tau. Dikatakan angka mencecah lebih 100 orang. Bukan setakat tu je. Dengan menggunakan taktik peras ugut ni, ada beberapa mangsa yang dijadikan lauk 2-3 kali. Dorang akan diugut. Kalau tak nak datang ke kelab malam, gambar dorang akan disebarkan. Disebabkan takut, awet-awet ni datang juga guys. Ada yang sampai berkapal dengan ahli kelab. Disebabkan ini, perbuatan jijik Super Free Club beroperasi bertahun-tahun tanpa dikesan oleh pihak berkuasa. Kekerapan ahli kelab melakukan aktiviti jijik diorang ni bergantung juga. Ada yang mengaku sekali 2 je. Ada yang setiap minggu. Dikatakan dalam 50 ahli kelab yang betul-betul aktif
mangsa-mangsa ni semua. Tetapi semuanya berubah pada 18 Mei 2003 di mana WADA dan 13 orang ahli kelab Super Free telah seorang awet student yang berumur 20 tahun. Awet tu telah diserang beramai-ramai di dalam toilet kelab malam tu. Lepas dah settle, dorang repeat sekali lagi dekat office dorang pula yang berada di Roppongi. Walaupun awet ni telah diugut beberapa kali, awet ni tak kisah guys. Beberapa hari kemudian dia telah melaporkan apa yang terjadi kepada polis. Dorang bukan setakat gitu-gitu je guys. Dorang pukul, dorang penyepak, dorang lempang, libas dengan bantal penyapu, siap jolok dengan bantal penyapu tu kot. Mau tak panas minat tu. Awet tu dah tak fikir dah pasal reputasi dia tercemar ke apa ke. Dah lah kena hentam 13 orang. Mau tak lonyai. Dia namakan WADA dan juga 2 orang ahli kelab sebagai polis kejap je buat kerja. WADA telah dikutip bersama-sama dengan 2 orang ahli kelab yang lain. Dan menerusi soal siasat, 11 orang telah berjaya ditahan untuk membantu siasatan. Mengetahui yang WADA dan juga beberapa ahli lain telah ditahan polis, 2 orang lagi wanita tampil membuat report. Seorang wanita yang berumur 21 tahun telah mendakwa oleh WADA dan 2 orang ahli kelab di kediaman WADA sendiri pada 19 Disember 2001, 2 tahun sebelum tu. Dan seorang lagi mendakwa dirinya telah bergili-gili oleh WADA dan 12 orang ahli kelab di office Super Free yang bertempat di Roppongi. Dan bila dah habis pula ke office, WADA bawa pula awet tu balik ke rumahnya untuk second round. Benda ni terjadi pada bulan April 2003. 3 kes je guys. Hanya 3 kes je yang dilaporkan kepada polis. Mangsa-mangsa yang lain semua takut untuk tampil ke depan. Mereka sebenarnya takut ahli-ahli kelab yang lain akan datang dan mencederakan mereka dan juga ahli keluarga. Yelah, yang jadi ahli kelab pun bukan orang biasa-biasa kan. Semua tu anak menteri dengan CEO company besar kot. So ada kemungkinan dorang menggunakan kabel besar dorang dan dorang akan terlepas. Penyudahnya hanya WADA dan 13 orang ahli Super Free je yang berdepan dengan 3 pertuduhan. Itu je guys. Padahal dorang ni beroperasi bertahun-tahun dan mangsa dorang mencecah 100 orang tau. Tetapi end up hanya 3 orang je yang berani tampil memberi statement di balai polis. Perbicaraan dorang pula tak lama pun dan WADA telah didapati bersalah atas 3 pertuduhan dan dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun. Dan yang lain menerima hukuman di antara 2 hingga 10 tahun penjara. Macam Abang Boy cakap tadilah masa awal-awal, sebelum Super Free incident ni, kesalahan hanya berdepan dengan 2 tahun penjara je. That's it. Dan bila didapati bersalah kerana mencuri, bersalah boleh berdepan dengan 5 tahun hukuman penjara. WADA mendapat hukuman 14 tahun penjara tu. Itu pun selepas ayah WADA membuat rayuan kepada ahli politik untuk meringankan hukuman anaknya. Dia berjanji untuk memberi papasan yang setimpal kepada mangsa-mangsa. Tetapi plot twist dia adalah yang mendapat papasan hanya 3 orang mangsa je guys. Yang selebihnya langsung tak ambil peduli. Yang lain sebenarnya adalah datang bagi statement dekat polis, tetapi meminta untuk tidak meletakkan nama diorang dekat dalam fail. So secara officialnya statement diorang tak boleh digunakan pakai pun dekat dalam mahkamah. Diorang tak boleh dipanggil sebagai saksi. So memang tak dapat apalah. Dah lah sakit kena tak dapat apa pula tu. Gila lah. Kesemua pesalah yang telah dihukum ni dengan tak malunya membuat rayuan untuk hukuman mereka dikurangkan. Termasuklah WADA sendiri. WADA telah membuat 2 rayuan. Satu di Mahkamah Tinggi Tokyo pada 2 Jun 2005 dan satu lagi pada 1 November 2005 di Mahkamah Agung Jepun. Dua-dua rayuan telah ditolak bulat-bulat. Menurut report, WADA sepatutnya dibebaskan pada tahun 2017, tetapi telah dibenarkan parol awal 3 tahun sebelum tu. WADA sekarang ni tinggal di Osaka dan telah menukarkan namanya supaya tidak dikecam oleh masyarakat sekitar. Kes ni memang famous gila pada waktu tu, sampaikan rakyat negara Jepun sendiri mendesak sistem penghakiman untuk merombak balik hukuman ke atas pesalah dan juga serangan secara berkumpulan. Akhirnya pada tahun 2006, satu rang undang-undang telah dibentuk untuk menangani apa saja bentuk kesalahan kepada hukuman yang lebih berat. Apa yang terjadi ni telah membuka mata penduduk Jepun yang selama ni tak mementingkan sangat pasal jenayah. Macam Abang Boy cakap lah, kalau perempuan
Selalunya orang yang dipersalahkan adalah bangsa tu sendiri. Dorang sendiri yang serah tengkuk. So doranglah yang salah. Daripada rakyat marhain sampailah ke Pak Menteri pun berfikiran macam tu sebenarnya guys. Satu statement telah dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Kabinet yang bernama Yasuo Fukuda. Dia mengatakan yang mana-mana perempuan mengenakan pakaian seksi untuk menarik perhatian lelaki seperti mengatakan do it to me. Perempuan macam ni patut dipersalahkan disebabkan lelaki adalah pemburu. Dia kemudiannya samakan lelaki dengan harimau yang akan sentiasa mencari mangsa. Ini Ketua Setiausaha tahu yang cakap. Korang bayangkan tu cukup lah. Tetapi biasalah, lepas statement dia diterbitkan di dalam majalah, rakyat pun bising lah. Dia kona pula guys. Dia mengatakannya statement tu telah diambil di luar konteks dan dia tak bermaksud untuk membela. Macam biasa kita dengar kan. Dekat sini pun ada juga yang main U-turn kona-kona ni. Aduh, benda ni tak pelik sebenarnya guys. Kebanyakan lelaki Jepun melihat macam tak ada apa-apa je. Nilai seorang wanita di sana sangat-sangat rendah. Tetapi jangan salah faham, dorang masih menganggap yang seorang wanita virgin tu adalah sifat yang terpuji. Tetapi perempuan yang selalu keluar malam dan bebas bergaul dengan lelaki dilihat sebagai perempuan yang tak bermaruah. Korang tahu tak, dekat Jepun ada satu terma iaitu lolicon dan shotacon, di mana is okay untuk tertarik dengan budak bawah umur tau. Lolicon adalah untuk budak perempuan dan shotacon adalah untuk budak lelaki di bawah umur. Kalau dekat tempat lain tu dah kira, tetapi dekat sana dianggap biasa. Dorang gelarkan sebagai junior idol. Menurut undang-undang Jepun, memiliki apa saja material tentang CP hanya didenda hukuman penjara 5 tahun penjara je. Itu dah paling maksimum dah tu. Itu pun setelah undang-undang tu digubal kembali pada tahun 2014. Sebelum 2014, hukuman hanya 2 tahun penjara je guys. Gila tak gila? Tetapi yang peliknya, kalau simpan material CP dalam bentuk anime atau hentai atau apa saja yang berkaitan dengan fiction adalah dibenarkan. Pelik tak? Tak kisah sama ada benda tu CP ataupun jenayah, asalkan benda tu fiction, dorang tak buat salah apa-apa. Ada satu anime yang diterbitkan pada tahun 90-an yang bernama ataupun RM. So watak RM ni adalah seorang superhero dan juga seorang assassin yang diupah untuk menjahanamkan perempuan-perempuan jahat dekat dalam siri tu. Di antara perempuan-perempuan jahat tu adalah budak yang masih bersekolah guys. Dia punya tagline adalah righting the wrongs through penetration. Betulkan apa yang salah melalui penebusan. Penembusan apa? Korang fikirlah sendiri. So dalam Abang Boy tengah-tengah research pasal kes Super Free Club ni, Abang Boy terjumpa satu statement daripada seorang pengumpul manga pasal isu ni. Dia mengatakan selepas Jepun kalah Perang Dunia Kedua, kebanyakan lelaki Jepun develop inferiority complex. Kalau sebelum tu mereka merasakan yang dorang adalah dominan dalam hubungan di antara lelaki dan perempuan. Tetapi selepas perang, dorang merasakan yang dorang telah kalah dan malu. So disebabkan ini, untuk merasakan kembali kontrol dan power, mereka dekatkan diri dorang dengan media-media yang bertemakan penindasan kaum wanita dan juga lolicon dan shotacon. Dan ada sesetengah daripada diorang ni dah tak dapat bezakan di antara reality dan juga fantasi. Dorang mula stalk dan mangsa. To be honest, Abang Boy tak tahu sama ada benda ni betul atau tak. Kalau ada yang pernah tinggal di Jepun ataupun orang Jepun sendiri yang pandai cakap Melayu, mungkin korang boleh jelaskan dengan lebih lanjut pasal benda ni. So bagaimana rakyat Jepun memandang wanita dekat sana adalah topik hangat yang dibincangkan. Walaupun pindaan demi pindaan dibuat pada Japan Criminal Code, kes ni masih lagi berlaku sampai ke hari ni. Penindasan kaum wanita masih lagi berlaku walaupun dunia dah makin moden. Even pada tahun 2014, beberapa orang wanita telah ditemui tak sedarkan diri di hadapan sebuah kelab malam di Shinjuku. Wanita tu bukan hanya mabuk tau, diorang memang out terus guys. Polis suspek yang minuman mereka telah dicampurkan dengan dadah. Ada beberapa wanita tu didapati kencing dekat dalam seluar. Kesemua mangsa adalah student daripada Japan Women's University yang menyertai kelab tenis. Sebelum tu mereka dikatakan telah mengadakan perlawanan persahabatan dengan pelajar lelaki di Universiti Meiji.
Walaupun beberapa suspek telah berjaya ditahan, tetapi tak ada seorang pun yang berani tampil ke depan untuk menjadi saksi. Yang suspek pula, seko-seko tak buka mulut. Penyudahnya, kesemua telah dibebaskan daripada apa-apa pertuduhan. Pihak Universiti Meiji telah mengeluarkan statement rasmi mengatakan yang mereka akan memastikan kejadian seperti ini takkan berulang. Dah, itu je. Tak ada follow up, tak ada tangkapan dibuat selepas tu. So kita tak akan tahu siapa sebenarnya yang bertanggungjawab. Abang Boy dah berapa kali cakap dekat dalam video yang Abang Boy teringin sangat nak pergi Jepun. Tetapi selepas buat research pasal kes ni, rasa macam takut pula nak bawa anak bini. Entahlah, mungkin pelancong daripada Malaysia okey kot, kan? Siapa yang pernah pergi sana? Korang kasih komen sikit kat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.